Okey, tajuk kita hari ini adalah penghayatan akhlak. Sesuai lah dengan tazkirah tadi tu. Kita membincangkan tentang akhlak. Perbincangan tentang akhlak, etika, moral dan sebagainya. Kalau kita lihat dari sudut di mana ketiga-tiga istilah ini adalah berkaitan dengan perangai manusia, tabiat, sikap, tingkah laku, budi pekerti dan perlakuan-perlakuan manusia yang lain. Cuma bezanya akhlak itu menurut Islam, tapi kalau etika dan moral ni menurut pandangan ada dia punya definisi yang berbeza. Jadi kalau kita tengok dari segi akhlak, jadi setiap perlakuan manusia ni diberi piawaian ataupun ukuran ataupun standard sama ada perlakuan itu adalah perlakuan yang baik ataupun perlakuan yang buruk, jahat ataupun sebaliknya. Sebab Allah kata Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi piawaian ataupun standardnya kalau buat baik sikit pun akan dibalas, sebesar zarah pun akan dibalas. Tetapi kalau buat buruk pun serupa juga. Jadi sebenarnya kita yang meletak duduk diri kita tu di mana. Nak buat baik ataupun nak buat jahat. Allah bagi akal kepada kita suruh kita fikir. Tetapi kadang-kala nafsu manusia ni melebihi daripada akal. Itu yang menyebabkan berlaku perkara-perkara buruk bila iman tu nipis, akal tu cetek, nafsu kuasai. Jadi Allah bagi kepada kita ni akal dan nafsu untuk menguji kita di mana maksudnya kecerdasan akal yang Allah bagi kepada kita itu untuk mengawal nafsu kita daripada melakukan perkara-perkara yang tak baik. Okey, konsep kebaikan dan keburukan. Apakah yang dikatakan baik dan apakah yang dikatakan buruk? Dari segi istilahnya, al-khair, birrun, qis, al-haqqa, ma'ruf, taqwa, ihsan dan sebagainya. Ini adalah merupakan istilah-istilah yang menunjukkan kepada kebaikan. Jadi siapa yang melaksanakan perkara-perkara ini akan berjaya di dunia dan di akhirat. Sebab itu setiap kali kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Okay. Firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 77 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, rukuk, sujudlah, mengerjakan solat dan beribadahlah kepada Tuhanmu dengan mentauhidkannya serta kerjakanlah amal-amal kebajikan iaitu al-khair supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Konsep keburukan pula istilahnya as-sayyi'at, as-su', al-fahsya, al-munkar, rijsun, amalan syaitan dan sebagainya. Jadi bagi siapa yang mengamalkannya, dia akan mendapat kerugian di dunia dan di akhirat. Mungkin pada pandangan mata kasar manusia tak nampak sebab hawa nafsunya telah mengelabui matanya. Sebab itu dia tak nampak rugi. Tetapi balasan di dunia pun Allah akan bagi dah sebenarnya. Okey, berdasarkan surah Al-Ma'idah ayat 90, firman Allah yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman bahawa sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala, mengundi nasib dengan batang-batang panah, bertenung nasib adalah perbuatan keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya.
Okey, dari sudut berapa ramai orang yang namanya Melayu minum arak. Ini masalah. Okey, berjudi. Jadi kalau kita tengok sekarang ni contohnya bertenung nasib. Pergi jumpa Tok Bomo, tengok apa nasib dia dan sebagainya. Nasib kita ni bergantung pada usaha kita. Bukan pergi jumpa Tok Bomo yang boleh memberitahu apa kita, nasib kita apa dan sebagainya. Okey. Dan kadang-kadang mereka bangga pula dengan perbuatan mereka tersebut. Okey, etika dan moral. Etika ialah hukum, adat resam, kebiasaan dan budi pekerti, di mana etika ni bersifat teoretikal, di mana teori tentang tingkah laku yang dipandang baik atau tidak mengikut ketentuan akal. Kalau ikut dari konsepnya, etika ni adalah pengkaji. Moral pula ialah kesusilaan, adab, sopan santun, tradisi dan sebagainya yang menentukan piawaian ataupun norma baik ataupun tidak. Di mana moral ni adalah bersifat praktikal, di mana nilai yang ditentukan baik atau tidak oleh etika tersebut moral yang baik ataupun sebaliknya. Sebab itu kalau dalam istilah sekarang kita kata nilai-nilai murni dan sebagainya lah. Itu dari segi moral. Akhlak pula ialah asal usul perkataan akhlak ialah al-khuluq, iaitu budi pekerti, tingkah laku dan tabiat. Jadi tingkah laku manusia, tabiat manusia, akal, budi pekerti manusia itu adalah akhlak. Dan istilahnya Imam Ghazali mengatakan akhlak sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang dan darinya terbentuk perbuatan dengan mudah tanpa perkendakan pertimbangan fikiran terlebih dahulu. Maksudnya di sini dia tak payah fikir-fikir dah. Kalau apa yang kita tunjukkan itulah akhlak kita sebenarnya. Skop akhlak syumul, sempurna dan luas merangkumi aspek lahiriah, iaitu dari sudut fizikalnya ataupun dari aspek batinah, iaitu hati, perasaan, jiwa dan sebagainya. Kalau lahiriah ni non-verbal punya. Okay. Jadi perangai yang ditunjukkan itulah akhlak kita. Jadi kalau kita tunjukkan perangai yang tak elok, kita kata elok, itu bukan sebenarnya. Dia maksudnya hati dan dalam tu adalah bersekali ataupun bersama. Perbandingan antara akhlak, etika dan moral. Kalau dari sudut akhlak yang merupakan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, tapi etika dan moral berdasarkan kepada akal pemikiran manusia semata-mata. Okey, dari segi sifat akhlak adalah mutlak, tapi kalau kita tengok dari segi etika dan moral tidak mutlak. Okey, kalau dari tetap, kalau dari segi moral berubah-ubah. Sebagai contohlah pada masa kita sekarang, dari segi etikanya kita kena pakai mask kalau kita lebih pada seorang. Itu etika, maksudnya peraturan yang ada pada ketika ini. Jadi kalau orang tu keluar tak pakai mask, itu ya tidak beretika lah. Okey, luas dan menyeluruh syumul itu dari segi akhlak, tetapi dari sudut etika dan moral ni terhad dalam satu aspek sahaja. Jadi kalau benda itu baik, baiklah. Kalau benda itu tak baik, tak baiklah. Okey, skop akhlak dalam Islam iaitu akhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tadi tazkirah pun kita dah bincang tentang qaul iaitu akhlak dengan Allah. Okey, akhlak dengan Allah, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan larangannya. Sebab ketaatan kepada Allah, ati'ullah. Jadi ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala merangkupi semua aspek kehidupan manusia.
Sebab itu kita hidup ni di dunia ni sebagai ibadah. Kalau kita nak kata solat 5 waktu saja hubungan kita dengan Allah, itu salah lah. Sebab apa? Yang lain tu kalau kita semua kita niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah ia jadi ibadah. Okey, akhlak dengan sesama manusia, sifat tolong menolong, baik, bersopan santun dan sebagainya. Kalau akhlak dengan ibu bapa macam mana, akhlak dengan kawan macam mana, akhlak dengan masyarakat macam mana dan sebagainya. Okey, akhlak dengan alam. Kita dengan alam ni ada kaitan. Mungkin kita rasa alam ni tak ada apa-apa pun pada kita. Tetapi sebenarnya, jadi kalau kita lihat dari sudut apa yang ada di sekeliling kita. Okey, kita dengan binatang, kita dengan pokok, kita dengan alam. Jadi mana apa yang Allah jadikan, makhluk yang Allah jadikan ni semua adalah kita kena berakhlak dengan dia. Dari sudut kita dengan bumi, dari segi berjalan kena ada adab dan sebagainya lah. Okey. Jadi kalau kita lihat dari sudut hala tuju hidup kita, kita nak ke mana? Kanan ke kiri ke? Nak masuk syurga ke, nak masuk neraka ke? Sebenarnya itu adalah pilihan kita sendiri. Kita yang nak bawa diri kita ke mana. Kalau kita nak bawa diri kita ke syurga, kita carilah jalan ke syurga. Tapi betapa ramai manusia yang kadang-kadang dia lupa, dia tersasar, melangkah kakinya ke neraka tapi dia tak sedar. Jadi kalau ikut dari segi fitrah jadinya Allah ambil manusia ni dengan cara yang baiklah. Okey, kategori akhlak, akhlak mahmudah, akhlak mazmumah. Yang dikatakan akhlak mahmudah adalah akhlak terpuji dan iaitu contohnya sabar, qanaah, berani dan sebagainya. Akhlak mazmumah, akhlak terkeji. Contoh syirik, derhaka, fitnah, hasad, dengki. Jadi kalau kita tengok syirik ni menduakan Allah, dia out terus. Ya? Okey. Tadi kalau kita tengok fitnah dalam masyarakat kita ni berlaku banyak fitnah dan sebagainya. Sifat dengki, mendengki, tak puas hati terhadap orang lain dan macam-macam lagi. Okey, mengamalkan sifat mahmudah. Macam mana kita nak amalkan sifat mahmudah tersebut? Okey, Anis Husna ada? Ada. Okey, silakan baca dan terangkan. Akhlak mahmudah. Yang pertama taubat, iaitu keazaman untuk meninggalkan segala kesalahan dan dosa-dosa besar, iaitu melalui ilmu, penyesalan dan niat untuk tidak mengulanginya lagi. Yang kedua iaitu zuhud, satu syarat kehidupan mukmin yang mengekang jiwa daripada segala kesenangan dunia sambil berusaha meninggalkan semua perkara yang tidak baik. Mereka tidak menjadikan dunia sebagai matlamat tetapi sekadar wasilah untuk mencapai keredaan Allah. Yang ketiga, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dengan mengenali zat Allah Subhanahu Wa Taala melalui sifat-sifat Allah dan takut untuk melakukan dosa atau perkara yang dilarang oleh Islam. Okey. Kita terangkan sikit boleh? Okey, takut kepada Allah tu tadi dah ada tazkirah dah, okeylah. Kalau yang first tu taubat tu maksudnya macam setiap kali kita buat salah tu kita kena
taubat. Senang masa untuk menunjukkan yang kita menyesal buat benda tu. Okey, taubat pula bukan taubat cili api ya. Taubat tapi tak makan pedas sebab esok makan lagi akan macam tu. Iaitu keazaman untuk kita tidak melakukan lagi perkara-perkara yang melibatkan dosa. Jadi penyesalan yang nyata lah. Okey, kalau zuhud, jadi kita sebagai seorang mukmin ni, zuhud kita ambil je kat dunia ni sekadarnya. Tetapi kita tak tinggal dunia, ambil sekadarnya sebagai ataupun dari segi konsepnya adalah untuk melaksanakan kehidupan kita sebagai manusia untuk beribadah kepada Allah. Okey, terima kasih Anis Husna. Fatin Hanisa. Ya, Ustazah. Okey. Ikhlas dan benar. Mukmin yang sentiasa membersihkan amalannya dinamakan orang yang benar ikhlas. Setiap amalan ibadah atau pekerjaan hendaklah dilaksanakan dengan ikhlas hati, ihsan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan merasakan seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala berada di hadapan sedang memerhatikan apa yang dilakukan. Tawakal, meletakkan pergantungan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata setelah berazam dan diikuti dengan usaha. Ikhlas dan benar, maksudnya kita buat sesuatu perbuatan tu dengan ikhlas. Macam kita buat sesuatu tu kita rasa yang Allah sentiasa tengok apa yang kita buat. Tak menuntut, macam buat sesuatu tu tak mengharapkan apa-apa balasan pun. Kalau tawakal, macam kalau buat sesuatu tu kita tawakal lah dengan Allah. Macam apa yang nak jadi tu semuanya ditentukan oleh Allah. Okey. Okey, tawakal buat dulu baru usaha dulu baru tawakal. Okey, jadi itu yang dikatakan tawakal. Tapi kalau tak ada usaha, tunggu je, itu tak nama tawakal. Okey, next Fatin Ifah Fatini. Okey. Mahabbah, cinta, iaitu cinta Allah dan Rasul. Maksudnya kasih kepada Allah SWT dan Rasulnya melebihi segala yang lain. Sifat ini melahirkan jiwa yang benar-benar cintakan agama dan rela mengorban dirinya ke jalan Allah SWT. Yang kedua, syukur, iaitu sentiasa berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Bersyukur kepada Allah banyak caranya, seperti melaksanakan segala ibadah dengan hati yang ikhlas kerananya, sentiasa memuji Allah dengan menyebut kalimah tayyibah, perkataan yang baik seperti Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah dan sebagainya. Yang pertama tu maksudnya kita letakkan Allah dan Rasul melebihi segalanya. Kita buat apa-apa pun untuk raih cinta Allah dan Rasul. Yang kedua tu kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dengan kita mengucap Alhamdulillah atau berzikir kepada Allah seperti Allah Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Itu je. Okey. Jadi kalau dari segi syukur ni, kalau kita dapat satu, Alhamdulillah. Kalau kita tengok sesuatu yang mengagumkan, Subhanallah, Allahu Akbar, apa dan sebagainya lah. Sebab itu semuanya adalah dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, next, Intan Sarah. Tak ada. Intan Sarah ni banyak kali dah saya panggil, tak ada. Masalah internet kan, masalah apa? Khairiah. Tak ada juga. Minhaja ada tadi saya nampak.
Ya doktor. Oh, Boleh dengar ke doktor? okey. Slide ni Ya. Redha dengan qada Allah SWT merupakan salah satu daripada sifat mahmudah. Segala ketentuan Allah sama ada baik atau buruk diterima dengan syukur atau sabar. Seterusnya mengingati mati. Mukmin yang sentiasa mengingati mati adalah orang yang pintar kerana mereka sentiasa bersedia untuk mati dengan segala ibadah yang dilaksanakan. Dah doktor. Oh, cool. Okey, redha dan dengan qada dan qadar, maksudnya apa yang Allah bagi kepada kita itu adalah dengan kuasa dan qadarnya lah. Contohnya kalau kita tengok dari situ, percaya dalam rukun iman, percaya pada qada dan qadar, ajal, maut, mati, rezeki itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Allah dah takdirkan kita ni, maka itulah maksudnya kita kena bersyukurlah dengan takdir yang Allah telah berikan kepada kita. Okey, kalau ingat mati ni, kalau kita tengok, kalau kita ingat mati, kita ni akan rasa jadi orang yang baik. Sebab kita tak tahu titik-titik akhir kita ni, semua orang dah ada dia punya tarikh matinya, cuma kita yang tak tahu. Jadi nak mati muda ke, nak mati tua itu serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, okey, kadang-kadang tak disangka, tak dijangka pun kematian tersebut. Okey. Jadi semuanya, sebab itu kita kena bersedia sepanjang masa sebab kita nak mati. Titik akhir kita dah ada, cuma nak sehari kita berlalu, sehari lagi lah kita nak sampai kepada titik akhir kita. Tak semestinya kita hidup 100 tahun, 90 tahun. Jadi orang yang Allah bagi rezeki hidup lama tu supaya dia bertaubat, supaya dia cover balik kesalahan-kesalahan dia, supaya dia ada masa untuk beribadat, untuk memperbaiki diri dan sebagainya. Okey, Allah ambil orang tu pada umur muda, Allah sayang kat dia. Kan mungkin dia hidup lama lagi, banyak dosa dia buat ke apa ke dan sebagainya. Jadi semua itu dalam ilmu Allah, semua itu dalam pengetahuan Allah. Allah saja yang tahu. Kita ni manusia tak boleh nak hukum orang. Okey, itu konsepnya lah. Okey, Muhammad Afiq Aiman. Ya, saya Ustazah. Okey. Ya, sabar. Menahan diri dari keluh kesah terhadap sesuatu yang tidak disukai. Amalan sabar sebahagian dari iman. Sabar susah untuk dipraktikkan kecuali mukmin yang kuat imannya dan redha segala ujian dari Allah SWT. Sifat sabar perlu ketika menghadapi 3 perkara tersebut. Menahan diri dari keluh kesah dan menahan diri dari mengadu kepada selain pada Allah ketika ditimpa musibah atau bencana. Menahan diri dalam mengerjakan semua perintah Allah. Ketiga, menahan diri dalam meninggalkan semua larangan Allah SWT. Maksudnya kita sebagai seorang Muslim, kita kena sabar dalam segala ujian yang diberikan oleh Allah. Sebab nanti kita akan dapat yang lebih baik kalau kita bersabar. Lagi satu, kalau kita bersabar ni, kita kena mengharap kepada Allah je. Kita tak boleh mengharap kepada selain pada Allah. Macam je lah kot. Okey. Jadi kalau kita tengok menahan diri daripada mengerjakan semua perintah Allah. Jadi kalau kita buat apa yang Allah perintah tu, makna kita sabar. Sebab apa? Kita takut nanti kalau kita tak buat, kita akan dihisap di akhirat kelak. Kalau kat dunia pun mungkin kita dah dapat balasannya. Kalau kita meninggalkan kalau kita melakukan apa yang diperintahkan, kalau kita buat apa yang diperintahkan. Tapi kalau kita lihat dari sudut menahan diri dalam meninggalkan semua larangan Allah. Kalau Allah larang arak, sebenarnya kalau kita nak ambil arak tu boleh je. Tetapi kita menahan diri kita daripada mengambilnya kerana kita tahu itu larangan Allah. Itu sabar. Okey.
antara akhlak mahmudah yang disebut di dalam Al-Quran. Ajwad. Ajwad. Ya salah. Okey. Antara akhlak mahmudah yang disebutkan di dalam Al-Quran menepati janji. Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 34. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ الْأَشُدَّ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. Yang bermaksud, hendaklah kamu menyempurnakan janji. Sesungguhnya janji itu akan dipertanggungjawabkan. Allah kata dalam Al-Quran ni, kita kenalah tepati janji kita yang telah kita janji dengan orang lain lah. Okey, kalau tak tepati janji, ini tanda-tanda orang munafik. Okey, jadi kalau kita berjanji, kita kena tepati. Kalau kita janji pukul 8, pukul 8. Tapi kita ni duk janji palsu je. Janji pukul 8, pukul 8.30 baru sampai. Jadi sifat-sifat munafik tu ada pada diri kita sebenarnya. Dengan secara sedar ataupun tidak. Jadi mulai hari ini kalau janji pukul 8, pukul 8. Okey, itu sebagai contoh. Supaya kita tidak melakukan sifat munafik tu pada diri kita. Okey, Muhammad Ashraf ada. Ya Ustazah. Okey Ashraf, saya kan suruh awak buat yang minggu lepas tu. Boleh ada dapat tak? Dah buat slide lah. Okey, boleh dah buat slide. Okey, kalau buat slide kemudianlah nanti ya. Okey, tak apa. Sebab kita pergi kelas dulu. Tak apa, tak payah baca ni. Nanti awak kena yang slide tu. Yang saya minta awak buat tu. Okey, tak apa. Muhammad Farid Rushaidi. Ustazah. Okey. Muhammad Farid Rushaidi. Ada Prof. Okey. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tukhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Yang bermaksud, janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, kerana kamu tidak boleh menembusi bumi dengan tapak kakimu dan tidak akan sampai setinggi gunung. Ayat ini adalah berkaitan dengan larangan berlaku sombong dan takabur. Kena terang. Apa yang saya dapat melalui ayat ini, Allah berfirman mengingatkan kita supaya janganlah kita ni berjalan dekat muka bumi ini dengan sombong, kerana kita tidak boleh pun kalau nak menembus bumi ini dengan tapak kaki kita, dan tidak sesekali akan sampai ke tinggi gunung jika tidak kerana keizinan Allah. Itu saja. Okey. Dan kalau kita fikir balik tengok ini ayat Al-Quran yang memberi perumpamaan kepada kita, jangan kita sombong ni. Kalau kita pijak bumi tak boleh temu bumi pun. Jadi Allah dah bagi peringatan kepada kita dan sebagainya. Cuma kita ni tak kaji, tak gali apa yang ada dalam Al-Quran. Sebab itu manusia ni sombong kat atas dunia ni, dia ingat dia lah yang paling berkuasa. Okay. Next. Muhammad Hazim Zakwan. Hazim ada? Ada. Seterusnya yang ketiga, larangan berlaku boros dan bazir. Firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat ke-26 hingga 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana asy-syayatin wa kana asy-syaytanu li rabbih kafura. Maksud dia,
berikanlah kepada kaum kerabat akan haknya masing-masing, dan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang bermusafir. Janganlah kamu pemboros, sesungguhnya pemboros itu adalah saudara syaitan. Okey, jadi berdasarkan ayat ini kita dilarang untuk membazir, boros dan sebagainya. Jadi gunakanlah harta itu pada sepatutnya, dan kalau kita tengok dari sudut harta ni, bukan harta yang kita dapat tu bukan 100% kita punya. 2.5% dia perlu dikeluarkan daripada harta kita sebagai zakat, dan sikit sebanyak daripada harta itu perlu diinfakkan supaya Allah melihat harta itu memberi manfaat kepada kita. Jadi kalau harta tu kita tak keluarkan zakat, tak kena nak bagi sedekah dan sebagainya, jadi kita tak dapat manfaat daripada harta tersebut. Okay, next, Muhammad Taufik. Ya, saya salah. Okay. Okay, seterusnya perintah supaya berlaku adil kepada semua melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Yang bermaksud apabila kamu berkata hendaklah adil sekalipun kepada kaum kerabat kamu. Surah Al-An'am ayat 152. Okey, melalui melalui ayat ini yang dapat kita faham ialah kita kena berlaku adil kepada setiap manusia. Tak kisahlah, tak kira orang tu siapa-siapa pun, supaya kita perlulah berlaku adil. Ya, itu je. Okey. Jadi kenapa kalau kita tengok dalam ayat ni kaum kerabat, kadang-kadang kaum kerabat ni kita tak kisah. Sebab kita ingat kita saudara kita dan sebagainya, tapi inilah orang yang paling dekat kepada kita sebenarnya, untuk kita berlaku adil, berikan kehidupan kepada mereka dan sebagainya. Okey, Muhammad Umar. Ya, saya Zah. Okey. Sekejap, mana? Sabar ya Zah. Ya, tolong menolong. Tolong menolong dalam membuat kebajikan dan mencegah dari perbuatan kejahatan. Ayat Quran surah Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Yang bermaksud bertolong-tolonglah kamu berbuat kebajikan dan takwa, dan janganlah bertolong-tolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Maknanya kita kena tolong orang buat dalam kebaikan lah. Lepas tu jangan bersubahat dengan benda-benda yang keji. Tu je. Okey. Jadi kalau kita tengok sekarang ni ada orang yang contohnya ada orang yang nak buat tak baik tapi tolong dan sebagainya, bersekongkol dengan kejahatan tersebut. Ini yang dikatakan sebagai tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan ni. Okey, jadi kita sebagai orang Islam jangan sekali-kali melakukan perbuatan tersebut. Tapi kalau kita tengok di paparan media massa dan sebagainya, contohnya kes katal daging, berapa ramai orang yang bersekongkol dengan kejahatan tersebut, dan impaknya kepada kita orang awam ini. Okey? Nasib baiklah saya tak makan daging import. Kalau tidak kan tak tahu apa nak rasa je. Okey, jadi kalau dah makan ke apa dan sebagainya, tawakallah kepada Allah sebab kita ni pengguna. Jadi pemerintah lah yang tanggung dia punya ni dia lah. Okay, next. Nik Rabiatul Adawiyah. Rabiatul Adawiyah ada? Tak ada.
Nur Hannah Syazwani. Okey Hannah. Slide ni. Okey. Next, pembinaan dan pemantapan akhlak. Slide ni tak ada huraian. Jadi siapa yang kena slide ni kena hurai sendiri. Nur Afiqah Ramli. Ya, saya Prof. Okey, Afiqah. Tolong huraikan cara pembinaan dan pemantapan akhlak ni. Okay, pembinaan dan pemantapan akhlak, kalau untuk menghayatkan Al-Quran tu maksudnya bila kita baca, kita mesti faham setiap ayat. Maksudnya dekat dalam Al-Quran Allah dah nyatakan suruhan yang perlu kita laksanakan sebagai hamba-Nya dan juga larangan. Jadi kalau dah kita tahu, jadi kita kena buat apa yang disuruh dan tinggal apa yang dilarang. Kemudian Rasulullah uswah hasanah. Maksudnya Rasulullah ni adalah contoh dan teladan yang baik. Jadi setiap sunnah yang setiap sunnah kita mesti amalkan. Kemudian pelaksanaan ibadah ni kita mesti kerjakan solat, puasa, zakat dan juga ibadah-ibadah yang lain. Kemudian ilmu pengetahuan, didikan dan juga latihan. Jadi sebagai umat Islam kita diminta untuk menuntut ilmu. Sebab dengan adanya ilmu kita boleh, sebab seorang yang berilmu ni akan dipandang tinggi dalam Islam. Bukan tu saja, dengan adanya ilmu juga kita dapat memerintah dan juga kita dapat praktikkan ilmu tersebut dalam kehidupan seharian. Kemudian tarbiyah dan ruhiyah. Saya skip dulu muhasabah diri tu. Okay, kita skip dulu untuk muhasabah diri, maksudnya setiap kalau macam kita buat silap, tak pun kita macam maksudnya bila kita buat silap tu dalam setahun itu kita mesti muhasabah balik apa yang dah kita lakukan. Okay, kalau dah kita buat salah, apa yang kita perlu buat? Contohnya kita nak taubat dan menyesal dengan perbuatan tersebut dan tak perlu ulangi lagi. Okay, untuk tarbiyah, ruhiyah tu pula adalah mendidik roh. Ya. Mendidik roh contohnya zikir, macam itulah. Baca Quran, itu mendidik roh. Jadi nak didik rohani kita ni supaya jadi ikut perintah Allah. Jadi contohnya mengaji, baca zikir, selawat, itu dah tarbiyatul ruhiyah. Okey, jadi nak didik supaya hati ni tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau hati yang keras itu macam mana nak lembutkan? Jadi lembutkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Okey. Jadi kalau marah, ambil air wudu. Itu sebagai contoh. Tarbiyatul ruhiyah. Jadi tarbiyatul ruhiyah ni adalah untuk mendidik ruh kita supaya jadi lebih lembut, lebih taat dan sebagainya. Okey. Siapa yang cakap tu? Saya tak nampak orang cakap tapi okey. Masalah lain. Okey, menjauhkan sifat mazmumah lawan kepada sifat mahmudah tadi. Jadi sifat mahmudah, sifat yang baik, kita nak jauh daripada sifat yang buruk.
Okey, Nur Asia. Asia. Ustazah. Okey. Okay, sifat mazmumah yang pertama ialah gemar makan dan minum. Daripada hadis Nabi SAW bermaksud yang terlebih afdal pada Allah ialah orang yang banyak berlapar dan banyak tafakur. Dan yang lebih Allah benci ialah orang yang banyak makan, banyak tidur dan banyak minum. Kalau ada tabiat yang Allah benci tu kena ubahlah. Yang kedua, banyak berkata-kata perkara sia-sia. Bang, perkara yang lara seperti mencaci orang, menfitnah, hanya kepentingan dunia, perkara tanpa faedah dan sebagainya. Firman Allah yang bermaksud, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, melainkan bisikan-bisikan daripada yang menyuruh manusia bersedekah atau berbuat makruf atau mendamaikan manusia. Dalam surah An-Nisa ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Okey. Jadi yang gemar makan dan minum ni, dia kalau makan banyak sampai nak bangun pun tak boleh. Sehari 24 jam, tidur 16 jam. Okey. Banyak minum dah. Jadi kalau pergi minum tu berjam-jam dan sebagainya, buang masa dan sebagainya lah. Okey, jadi jangan cakap pada perkara-perkara yang sia-sia. Kalau nak cakap tu benda tu ada berfaedah, bermanfaat, boleh cakap. Jadi kalau tidak, lebih baik diam. Okay, next. Nurul Amira Zulkifli. Seterusnya, marah. Berpunca dari kurang kesabaran dalam menghadapi sebarang keadaan. Orang yang demikian selalunya didorong oleh pengaruh syaitan yang ingin merosakkan iman dan dirinya. Maksudnya marah ni, setiap orang kena kawal lah perasaan marah mereka tu. Yang seterusnya, hasad dengki dan iri hati. Seseorang itu rasa kurang senang dengan nikmat yang dikecapi orang lain lalu mengharapkan nikmat itu terhapus daripadanya. Perasaan hasad dengki ni memang tak lari daripada setiap manusia. Tapi kita kena sentiasa bersyukur lah. Maksudnya jangan dengki dengan apa yang orang lain miliki. Kita kena sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Dan yang seterusnya, kasih kepada harta. Seseorang yang memiliki harta dan kemewahan hidup, tetapi kemewahan yang membawa kepada sifat bakhil, tamak dan halupa dan juga membazir dibenci oleh Islam. Maksudnya kita jangan terlalu cintakan harta. Kalau kita mampu untuk sedekah, kita bersedekah. Jangan ada sifat tamak dalam diri. Itu dibenci oleh Allah. Okay. Okay. Okay, next. Nurul Balkis. Saya Doktor. Okay. Ini seterusnya takbur. Iaitu punca berlakunya sifat takbur adalah dari banyak sebab yang boleh menyebabkan seseorang itu takbur atau sombong diri seperti nasab keturunan, kuasa pemerintahan, kekayaan, kelebihan ilmu, banyak pengikut dan banyak ibadat. Takbur ni macam kita perlu elakkan sebab dia macam sombong. Bila kita sombong ni, kita akan memberi kesan yang tidak baiklah pada diri kita sebenarnya. Okay, seterusnya riak, menarik pandangan orang dengan menampakkan pelbagai amalan yang baik dilakukan semata-mata menginginkan pujian, pangkat atau kedudukan. Okay, riak ni apabila kita buat satu benda kebaikan, kita nak orang puji, kita nak orang tahu apa yang kita buat tu. Okay, yang ujub berkait rapat dengan takbur dan riak. Ujub seperti bererti berasa hairan dengan keistimewaan dan kelebihan diri sendiri.
Ini juga berkait rapat dengan kelebihan dari segi kecantikan, kepandaian, kekayaan dan lain-lain. Wujudnya lebih kurang macam takbur adik ni, maknanya rasa diri dia tu sempurna lah dengan cantik ke apa kan. Dengan tu dia merasa diri dia lebih baik pada orang lain. Okay, itu sahaja. Okay. Jadi ujub ni dia rasa dia rasa dia cantik ke, pandai ke. Jadi kalau kita rasa kita ni cantik ke, pandai ke, lebih daripada orang lain, itu namanya ujub. Wal'ayazubillah. Okay. Next, Umar. Syed Umar. Syed Umar. Umay, Prof. Okay, sorry. Umay, Syed Umay. Okay. Seterusnya, kasihkan dunia. Orang yang mempunyai hati yang sentiasa berpaut kepada kehidupan dan kesenangan dunia akan menyebabkan seseorang itu takutkan mati. Seperti dalam firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 20. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinah. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. Yang bermaksud, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia adalah permainan, senda gurau, perhiasan, bermegah-megah antara kamu dan berlumba-lumba dalam mengumpul harta kekayaan dan anak pihak. Maksudnya Anak apa? Anak pinak, bukan anak pihak tadi. Okay, anak pinak. Jadi ayat ni nak mengatakan yang dunia ni bukanlah tempat sebenarnya yang kita nak kejar kan, hasil kan. So orang-orang yang kasihkan dunia ni, hati dia akan melekat lah kat dunia tu, dan akhirat bukan tujuan utama dia. Okay. Terima kasih, Prof. Okay, jadi kasih dunia. Suka dunia je, akhirat tak nak. Tu kasihkan dunia. Jadi pada dia dunia ni adalah satu syurga dia. Okay, jadi kalau dia dapat kesenangan apa dan sebagainya, dia rasa dialah orang yang paling hebat dan sebagainya. Itu kasihkan dunia. Okay, next pemantapan akhlak. Jadi pemantapan akhlak, Siti Nuraisyah, macam mana nak mantapkan akhlak dengan pendidikan dan latihan? Pemantapan akhlak dalam pendidikan. Tak sihat ke? Kurang. Okay, boleh tak? Boleh. Okay, first memberi contoh teladan. Okay, masa kedua menjadi menjadikan akhlak sebagai adat kebiasaan. Yang ketiga, memberi nasihat dan juga bimbingan. Keempat, pemerhatian dan pengawasan. Yang kelima, denda dan hukuman. Serta kalau membuat perkara yang tak baik, berilah denda atau hukuman yang wajar lah. Dalam latihan, dengan latihan dapat memperkukuhkan dan memperkatakan sesuatu amalan. Kedua, biasa amalkan kebaikan dari kecil. Jadi bila dewasa, ia akan jadi kebiasaan. Itu ayat tu, melentur bulu, biarlah dari rebungnya. Okay, Aisyah. Jadi pemantapan akhlak kalau dengan pendidikan, contoh teladan. Tengok kalau anak-anak, didik anak, kalau dia tengok contoh teladan, dia tengok mak bapak dia. Kalau mak bapak dia solat, insya-Allah dia akan solat. Adat kebiasaan, tengok kalau kita tengok dalam kebiasaan masyarakat kita macam mana. Okey, nasihat, bimbingan, pemerhatian. Jadi kalau kita ni observer,
kita tengok pemerhatian dalam masyarakat dan sebagainya, apa yang menjadi keutamaan pada masyarakat. Jadi itulah yang kita boleh buat. Okey, denda dan hukuman. Kalau buat salah kena hukum. Itu sebagai cara untuk mendidik. Bukan hukuman ni untuk memberi sakit ke apa ke dan sebagainya lah. Okey, dari segi latihan dalam pepatah Melayu menentu buluh biar dari rebungnya. Sebab rebung tu lembut, boleh makan, tapi kalau dah buluh dah tak boleh nak makan dah. Okey. Jadi itu kaedah. Jadi kalau nak mendidik anak ni, didik daripada kecil. Sebenarnya pendidikan anak ni daripada dalam perut ibu lagi. Jadi ibu tu mengandung, dia kena didik dah dalam perut dia. Jadi nak jadi anak, bagi anak pandai, rajin mengaji dan sebagainya, insya-Allah. Nak bagi anak tu tabah, mak dia kena sabar dalam masa dia mengandung dan sebagainya. Okey, itu sebagai contoh. Jadi nasihat saya kepada anak-anak didik perempuan saya, nanti kalau dah mengandung, rajin mengaji. Mengajilah sebanyak mampuan mana yang kita mampu. InsyaAllah bila kita lahir anak tu akan jadi anak yang baik. InsyaAllah. Okey, cabaran pembentukan akhlak. Jadi apa cabaran dalam pembentukan akhlak ni? Slide ni dia tak ada huraian ya. Siti Nurliana. Tak ada. Siti Nurliana. Tak ada. Syahidatul Aina. Syahidatul Aina. Okey. Cabaran pembentukan akhlak. Ini tak ada huraian sendiri. Cabaran pembentukan akhlak. Yang pertama ada gaji barat. Gaji barat ni mempengaruhi akhlak seorang lah, termasuk terutama kepada golongan muda. Dia membawa perkara-perkara negatif seperti pergaulan yang tak terbatas macam tu. Lepas tu pengaruh budaya sendiri. Pengaruh budaya kuning tu aku tak tahu pengaruh budaya kuning tu apa. Okey, pengaruh budaya kuningnya dari segi fashion, hiburan, budaya humanisme, budaya lagu-lagu. Itu budaya kuning. Budaya yang dibawa masuk daripada barat, daripada luar, tetapi maksudnya yang bukan baik, yang tak baik lah. Kalau budaya yang baik tak ada masalah. Contoh kalau kita tengok dalam masyarakat kita, datang je baju carik, pakai baju carik, datang je seluar sekerat, datang ikut surat koyak. Jadi ini adalah budaya kuning yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Islam yang pengaruh yang tidak baik. Okey, seterusnya. Seterusnya pengaruh media masa. Media masa ni merupakan cabaran kepada kita sebab dia banyak. Kalau kita pandai, kalau kita tengok dalam media masa ni ada rancangan yang baik, ada rancangan yang kurang baik, macam kita terlalu mengikut macam trend-trend dekat cerita ke movie yang tak baik, ataupun rancangan-rancangan yang tak baik tu dapat mempengaruhi akhlak kita lah, sebab kita kan ikut-ikut dengan apa yang disiarkan macam tu. Kalau datang cerita Korea, tengoklah cerita yang malam Korea dan sebagainya. Gadget, banyak ramai orang remaja yang habis masa bergadget dan
dan sebagainya, main game dan sebagainya lah. Baru biasa. Jadi alat-alat elektronik ni, handphone, smartphone, apa benda, Instagram, Facebook, apa benda ni adalah merupakan pengaruh yang negatif juga ke dalam masyarakat, akan menimbulkan fitnah dan sebagainya. Okay, next. Okay, jadi persekitaran yang negatif. Persekitaran yang negatif ni maksudnya macam orang sekeliling kan. Orang sekeliling yang membawa kemudian yang negatif. Contohnya macam kalau dari segi kawan-kawan pula, kita kena elakkan daripada bergaul dengan orang-orang yang kita sendiri tak, kita sendiri kena nampak pembawa chemistry dia lebih mendekatkan diri kita dengan Allah ataupun lebih menjauhkan diri kita dengan Allah. Kalau dia membawakan kita ni jauh dari Allah, jadi kita kena elakkanlah daripada suasana tersebut dan lebih dekatkan daripada persekitaran yang positif, bergaul dengan orang-orang yang salah. Seterusnya, pengabayan pendidikan agama. Pendidikan agama ni kan penting sangat dalam hidup kita sebab yelah, dalam Islam sangat menitik beratkan sifat akhlak. Akhlak ni kan akhlak yang menunjukkan identiti kita sebagai seorang Islam. So disebabkan kalau kita mengabaikan pendidikan agama, jadi kita pun akhlak kita pun kurang macam tu. Jadi kita tak boleh kisah tu. Tak boleh kisah dengan akhlak dan sikap kita kalau kita ni tak terapkan pendidikan agama dalam hidup kita. Okay. Sebenarnya tajuk ni penting tetapi tak ada slide huraian. Jadi pelajar diminta untuk mencari sendiri fakta-fakta yang ada, fakta-fakta yang menjadi cabaran pembentukan akhlak. Mungkin kalau soalan tanya kemukakan 2 cabaran pembentukan akhlak dalam sesebuah organisasi ke apa ke dan sebagainya. Jadi contohnya fakta ideologi barat, huraiannya ideologi barat, contohnya sekularisme, materialisme, feminisme, apa benda ideologi barat lah yang mempengaruhi manusia dari sudut pemikiran, dari sudut budaya, dari sudut contohnya etis dan sebagainya. Okey, jadi boleh hurai dan berikan contoh terhadap fakta-fakta tersebut. Jadi contohnya cabaran pembentukan akhlak ni, tajuk dia penting. Tetapi pelajar kena cari sendirilah idea sendiri dan sebagainya untuk kalau soalan naik untuk menjawab soalan tersebut. Okey? Okey, pandukan syiar. Jadi untuk sebagai jalan penyelesaian kepada pembentukan akhlak ataupun nak menjadikan akhlak itu akhlak yang baik dan sebagainya. Okey, yang dari sudut pengertian syariat ataupun melaksanakan syariat dalam kehidupan seharian, di mana syariat adalah hukum-hukum Allah yang disyariatkan kepada hamba-hambanya, baik dari segi hukum Al-Quran atau sunnah Nabi dari segi perkataan, perbuatan dan penetapan. Kalau menurut Yusuf Al-Qardawi, syariat adalah hukum Allah yang ditetapkan berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah dan dalil-dalil yang berkaitan dengan keduanya iaitu ijma' dan qiyas. Dari segi istilah pula, syariat ialah apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya dari segi keyakinan, ibadah, akhlak, muamalah, sistem kehidupan dengan dimensi yang berbeza dan untuk meraih keselamatan dunia dan akhirat. Jadi kalau lihat kepada Allah berfirman dalam surah Al-Jasiyah ayat 8,
Yang bermaksud kemudian aku jadikan kamu berada di atas satu syariat iaitu peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu. Okey, jadi Allah telah meletakkan syariat kepada kita. Kalau kita tengok tujuan syariat tu adalah untuk apa? Untuk jaga akal, untuk jaga nyawa, untuk jaga keturunan, untuk jaga agama, untuk jaga akal, nyawa. Dia ada 5. Okey. Yang agama, akal, keturunan, harta. Jadi 5 tujuan syariat tu ada. Okey, keistimewaan syariat Islam adalah bersumberkan wahyu ilahi, terpelihara daripada mengalami perubahan. Jadi kalau Allah kata aqimus solah, hingga hari kiamat pun tak akan berubah. Mencakup semua aspek kehidupan. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang alif, orang yang berilmu tentang sekiranya kamu tidak mengetahui. Jadi semua aspek ada, cuma kita yang kena cari gali apa yang ada di dalam Al-Quran. Layak dan sesuai untuk semua manusia, tak kiralah pada zaman Nabi Muhammad ke ataupun manusia pada zaman akhir zaman pun sesuai dia punya syariat tersebut. Okey, mempunyai pendirian, jadi setiap orang, sebab masa ada tak banyak dah, sebab itu saya kena laju pula. Jadi hidup kita ni kena berpendirian, kena ada prinsip sendiri supaya kita tidak terikut-ikut dengan perangai buruk orang lain, supaya kita tak ikut-ikut dengan budaya kuning, kita tak ikut-ikut dengan segala apa yang datang daripada barat tanpa mengambil ataupun tanpa kita menapis dulu baik ataupun buruk kepada kita. Jadi kita kena ada hidup kita ni kena ada pendirian. Jadi kalau kita nak pilih kawan, pilihlah kawan yang baik yang dapat membentuk diri kita, yang dapat membawa kita kepada syurga. Kalau kita dapat kawan yang tak baik, jadi dia akan meruntuhkan diri kita juga sebenarnya. Dan menjadi role model, jadi untuk pembentukan akhlak, jadi role model, jadi kita ni jadi sebagai seorang Muslim kita kenalah mengikuti akhlak yang baik dan sebagainya supaya dapat diikuti oleh orang lain dari sudut adab makan, cara berpakaian, cara bertuturan dan sebagainya. Jadi kita kena membina jati diri kita sendiri supaya menjadi tauladan kepada orang lain sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi role model. Kita kena ambil Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Jadi di mana akhlak Rasulullah adalah akhlak Al-Quran. Okey, jadi Rasulullah sebagai role model, contohnya pemimpin yang cemerlang macam mana suami, bagaimana Rasulullah menjadi seorang suami yang baik yang perlu dicontohi oleh umat manusia, jiran yang baik, bapa yang penyayang, sahabat yang baik, peniaga yang amanah diamanahkan oleh Siti Khadijah untuk Nabi Muhammad SAW meniaga dan dia mendapat keuntungan yang banyak. Jadi bagaimana dia menjadi seorang peniaga yang amanah. Jadi kalau kita tengok peniaga kita zaman sekarang ni, penipuan dalam timbangan dan sebagainya berlaku. Jadi macam mana nak keuntungan tu akan memberi keberkatan kepada kehidupan tersebut. Pendidik yang berjaya, ketua tentera yang mahir dan sebagainya. Jadi permasalahan kalau kita tengok sikap umat Islam kini mengambil role model ataupun mengambil individu artis ke pemimpin yang zalim ke sebagai model ikutan. Jadi kalau dia mengambil orang yang tak baik jadi role model dia, jadi dia pun akan ikut dia buat melakukan maksiat, bergelombang dengan dosa dan sebagainya, melakukan jenayah. Jadi apa jadi kepada dunia, apa jadi kepada dia dan sebagainya. Jadi kita kena ambil role model yang baik sebagai ikutan kita.
Okey, jadi kalau kita tengok apa yang telah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita cuba ikut ataupun ikuti. Contohnya sebagai pemimpin, ketua keluarga, majikan, pendidik, pelajar, tokoh korporat dan sebagainya. Jadi kalau kita nak lihat dari segi tokoh korporat, Rasulullah ada merupakan seorang tokoh korporat. Okay. Jadi kita muhasabah diri kita dalam pemantapan akhlak ni, kita tengok pesanan Saidina Umar, hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung dan bersiaplah untuk menghadapi bentangan yang besar, sesungguhnya hisab atau perhitungan yang ringan pada hari kiamat ialah bagi siapa yang menghitung ataupun hisab dirinya di dunia. Jadi kalau kita nak ringan hisab kita di akhirat, kita hisab siap-siap diri kita ni kat dunia, mana salah kita, mana baik kita, mana buruk kita dan sebagainya, supaya kita dapat bertaubat, supaya kita dapat perbaiki diri. Menurut Imam Al-Ghazali, ketahuilah jika Allah mahukan seorang hamba itu mendapat kebaikan, dia akan menampakkan kepadanya kelemahan dan kecacatan diri supaya dia dapat fikir apa benda yang boleh dia perbaiki dirinya. Jadi kalau kita duk nampak kita ni baik je, kita ni canggih, kita ni terbaik dan sebagainya, kita tak dapat nak rawat segala kelemahan yang ada pada diri kita. Okey, itu mata hati yang akan melihatnya. Tapi kalau tengok dengan mata kasar, dia tak jumpa. Okey, sebagai kesimpulannya dalam era milenium sekarang ni, pembentukan akhlak ni merupakan satu perkara yang mendesak sekarang ni akibat daripada gejala keruntuhan akhlak yang begitu berleluasa dalam masyarakat. Jadi masyarakat ni akan rosak kalau akhlak masyarakat tu menjadi rosak. Jadi akhlak bersandarkan kepada syariah, jadikan Rasulullah SAW sebagai qudwah hasanah. Kegagalan membentuk akhlak yang mulia akan membawa kepada penghinaan, kemusnahan, kehancuran dan sebagainya. Jadi dalam membina akhlak ini banyak halangan. Jadi perlu gandingan semua pihak untuk pembentukan akhlak yang mulia. Jadi sebagai seorang individu, kita kena ada pendirian, kita berakhlak mulia dan berusaha menjadi role model kepada masyarakat dan sebagainya. InsyaAllah. Okey, habis tajuk akhlak.